Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni adalah turn Abang untuk ceritakan kisah seram. Dan Abang, sebelum Abang ceritakan tu, Abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada semua. Abang tak tahu macam mana nak balas budi korang. Cuma Abang berdoa supaya semuanya dipanjangkan umur, dibanyakkan rezeki dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah Ta'ala. Sebab channel Abang dah sampai lebih 70,000 subscriber kan. Abang rasa macam tanpa bantuan daripada Allah dan tanpa bantuan sokongan daripada korang, Abang tak akan sampai ke tahap ni. Abang cuma menyampaikan kisah pengalaman orang dan sedikit information yang Abang baca daripada internet. Tapi mungkin Abang menjadi jalan untuk orang lain semua menyalurkan kisah dia orang supaya Abang sampaikan dan kita semua dapat pengajaran kan. Dan ada Abang dapat beberapa komen yang mana katanya channel Abang ni dijadikan untuk diorang belajar bahasa Melayu, terutama daripada orang-orang Melayu ataupun orang-orang Malaysia yang duduk di luar negara yang dah lama tak balik Malaysia. Bila diorang dengar channel Abang, diorang kata Abang cakap Melayu tu sebiji-sebiji. Jadi membantu diorang untuk bercakap semula bahasa Malaysia kan, bahasa kita. Kita adalah orang Malaysia, cakap bahasa kita. Dan pada waktu ini COVID semakin hari semakin berkurang dan Abang doa kita semua kan supaya COVID ni hilang daripada dunia dan kita semua dalam keadaan yang selamat. Selepas tu Abang meninggal 3 orang kawan baik dan seorang pakcik disebabkan oleh COVID. Jadi Abang harap cepat-cepatlah COVID habis kan. Okey, jadi cerita kali ni melalut panjang sikit. Luahan perasaan, dia akan rasa sedih-sedih lah, rasa-rasa nak menitik air mata. Terharu kau. Kalau korang ada kat tempat Abang, korang mesti rasa 70,000 lebih kot. Ya Allah. Tak tahu nak cakap. Okey, melalut lagi. Macam ni. Cerita kali ni disampaikan oleh seorang abang pangkat dia sebagai adik dia, salah seorang penonton cerita-cerita abang ya. Kita semua adalah sebahagian daripada, kita adalah keluarga besar Joe Simpang Lipur Lara, keluarga besar YouTube Joe Simpang Lipur Lara. Sebab setiap komen korang insya-Allah abang akan reply dan abang akan baca dan abang seronok sebab abang tahu macam mana perasaan korang. Melalut lagi. Okay. Ceritanya disampaikan oleh seorang budak, seorang remaja, abang bagi nama dia Afiq lah, berlaku dekat Pulau Pangkor. Jadi kalau nak tahu cerita kali ni seram tau. Abang rasa masa dengar cerita ni meremang. Lepas tu bila abang nak ceritakan kat korang semua, abang bukan baca. Abang dengar sekali lagi rakaman tu. Memang seram. Sekarang ni masih awal lagi, lebih kurang pukul 10 lebih. Sebabnya abang tak nak terlalu malam sangat sebab abang rasa cerita ni macam seram juga. Ulang 3-4 kali seram. Okey, jom kita teruskan dengan ceritanya. Cerita ni berlaku lebih kurang 2 tahun lepas pada awal-awal PKP dekat Pulau Pangkor. Pulau Pangkor tu dekat Pahang. InsyaAllah lah betul. Abang ni buat geografi kurang sikit Jadi berlaku dekat Pulau Pangkor. Afiq lah cerita kat abang. Ceritanya macam ni. Masa tu Afiq ni dia kerja dekat kedai makan tu. Jadi bila satu malam tu, dia kata kalau kerja kat kedai makan ni, dia tak boleh balik awal-awal. Macam pukul 11 balik tak boleh. Walaupun kedai tu tutup pukul 11 ataupun pukul 12, dia orang ni sebagai pekerja kena buat pembersihan, basuh pinggan, basuh cawan, lepas tu kemas-kemas katil, kemas-kemas kedai. Susun-susun meja, susun-susun kursi. Lepas dah habis semua susun, baru dia orang semua pekerja-pekerja boleh balik. Nak jadi cerita, pada malam tu dia orang punya kemas-kemas tu lambat. Sebab ni Afiq ni lepas kemas-kemas tu dia pun masak-masak dekat dapur ni lah. Sebab dia nak bawa balik masakan tu, nak makan dekat rumah lah. Jadi lapar kan, tak sempat makan, dia kata pelanggan ramai. Masa tu belum PKP lagi, dah nak PKP. Okey, abang cakap dah PKP yang belum? Dah nak PKP. Jadi lepas dia dah kemas-kemas, dah siap-siap semua tu, lepas tu dia pun masak nasi goreng, lepas tu dia pun start motor, dia balik. Dia ni, Afiq ni duduk dengan nenek dia dekat Pulau Pangkor tu. Rumah tu ada dia, nenek dia dan juga pak su dia. Rumah dia sebenarnya dekat Perak, jauh lah. Jadi disebabkan dia ni nak teman nenek, pada masa yang sama ada kerja tambahan kan, kerja kedai makan dan cik-cik pengalaman. Jadi dia duduk dengan nenek ni kerja kat Pulau Pangkor. Lagipun Pulau Pangkor waktu tu masih lagi banyak pengunjung. Jadi bila banyak pengunjung, kedai maju, jadi banyaklah pengalaman dia boleh timba pada waktu tu kan.
Jadi dah siap-siap semua ni, dia pun pergi start motor, dia balik lah. Sambil balik itu, dia akan melalui kawasan pantai. Dan memang Pulau Pangkor terkenal kawasan pantai dia, kalau tak ada pengunjung waktu malam, memang scary sikit. Scary Mary ya. Dia agak scary sikit. Jadi waktu dia lalu dekat kawasan pantai Pulau Pangkor tu, kalau korang tahu kat Pulau Pangkor tu ada satu pokok besar tau. Dekat pokok besar tu ada buaian. Jadi bila dia lintas dekat buaian tu yang tengah bergoyang-goyang, dia perasan ekor mata dia. Ekor mata dia perasan ada perempuan duduk dekat atas buaian tu. Korang rasa macam mana? Kalau abang lah terus daripada 10 km sejam 140 km sejam apa perah. Apa jadi-jadilah dalam jalan kampung kan, jalan pulau mana ada banyak kereta sangat kan, kenderaan sangat kan, tak banyak kan, jadi 140 abang perah. Kalau dia nampak macam tu terbuai-buai kat buaian kan, rambut panjang, syonya rambut panjang, kalau lelaki yang terbuai-buai tak adalah takut sangat. Tak adalah takut sangat, takut juga tapi tak adalah takut sangat. Ini dah baju putih, rambut panjang, terbuai-buai dekat pokok macam tu, tepi pantai yang tak ada orang, memang perah lah. Dia kata memang dia nampak ekor mata dia nampak tau. Dia macam jiling sini, memang nampak perempuan tu. Jadi dia mengucap dah astagfirullah, terkejut dah astagfirullahalazim. Terdetik dekat hati dia, janganlah benda tu ikut aku. Sebenarnya kan, kalau kita nampak benda yang macam tu, kalau terdetik tu, janganlah terdetik. Dia selalu ni dia dengar kot apa yang kita terdetik tu. Lepas terdetik tu, dia perasan benda tu ikut dia tahu. Tapi dia buat layan tak layan je. Dia terus bawa motor. Waktu tu pukul 2 pagi. 2 pagi. Sampai kat rumah nenek dia. Dia relax. Dia kata, dia memang seram tapi dia relax. Dia rasa macam ada benda ikut tapi dia relax lagi. Dia masuk dekat dalam kawasan perumahan, kawasan parking motor. Dah lepas tu dia turun daripada motor. Dia pergi kat pintu, dia buka lah pintu. Bila dia buka pintu, perasaan dia tu takut. Jadi nak elakkan daripada perasaan takut tu, dia buka lah pintu slow-slow untuk mengelakkan ada bunyi-bunyi tambahan kan. Sebab waktu tu memang malam, gelap. Jadi dia tak nak ada bunyi-bunyi. Waktu dia tengah buka-buka kunci tu, dekat tepi pintu nenek dia tu, ada satu pokok tau. Dia kata pokok tu agak rendang, ditanam tepi rumah nenek dia. Dan dia perasan waktu dia tengah buka kunci tu, benda yang tadi tu bunyi macam berkepak, pergi hinggap dekat atas pokok tu dan goyangkan pokok tu. Dia kata masa tu bukan bulu roma, bulu kaki dia pun tegak juga. Kalau abang lah, memang bulu kening baru boleh terangkat gini ya. Seram kot. Okey, tapi dia tenangkan diri, dia istighfar, astagfirullahalazim, dia buka kunci nenek pintu grill. Lepas tu dia buka slow-slow sebab dia tak nak ada gangguan bunyi. Tapi nak jadi cerita kan, bila buka macam tu, memang daripada seram jadi double seram lah. Lepas tu dah bunyi krek macam tu, cepat-cepatlah dia masuk dekat dalam rumah. Dia tutup kunci pintu rumah. Tapi waktu dia tutup kunci rumah tu, memang dia perasan dekat pokok tu macam ada benda. Kita kan kalau ternampak kan, kadang-kadang perasaan juga pun boleh jadi juga. Tapi kalau dah ternampak tu, memang senang aja nak ternampak kan. Daripada ternampak dekat buaian ni, nampak pula dekat atas pokok tu. Tapi bila dah masuk dalam rumah, alhamdulillah lah, dia rasa tenang sikit. Sebab dalam rumah tu, rumah tu disemayangkan kan. Disemayangkan, dia rasa tak ada apa-apa lah kot. Dah masuk dalam rumah, dia nyalakan semua lampu. Tapi nenek dia dan juga Pak Su dia dah lama lah tidur. Dah tak sedar lah dia balik. Asyik baik dia ada kunci kan, kalau tak ada kunci bergenang juga dia, genang nak masuk. Jadi bila dia dah buka semua lampu, dia pun buka lah TV sebab dia cadang nak makan makanan yang dibawa tu depan TV. Kalau TV menyala sambil kita makan, kita kurang sikit rasa takut kan, walaupun kita tahu kat luar tu. Lepas tu abang tanya dengan dia, tak takut ke kalau abang lah tak jadi makan tau, abang terus tidur sebelah nenek abang, peluk lagi nenek ataupun kejut nenek, kalau abang lah. Tapi abang tahu, abang tengok dia berani lah. Jadi dia kata dia tak nak kacau nenek dia. Memang dia kata dekat kawasan pulau memang selalu orang cerita, jadi dia pun anak jantan kot, jadi beraninya lebih kan. Abang tak kisahlah kau nak panggil betina ke apa, dah memang dah penakut jugalah kan. Okey, sambung cerita melalut sikit. Jadi lepas dia nyalakan TV, dia pun makanlah depan TV. Lepas dia makan depan TV, tengah-tengah dia makan,
Dia rasa macam ada orang tepuk dekat bahu dia. Pak! Macam tu. Masa tu dia nak toleh, tapi dia tahan. Dia tahu benda tu. Tapi hati dia, alamak, kenapalah kau ikut aku? Okay, tak apalah. Istighfarlah, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Dia suap lagi makanan. TV ni kuat ni. Bukan TV slow tau. TV kuat tau. Dia suap lagi makanan. Pak! Benda tu tepuk lagi kat bahu. Kau hajar kan? Sorry ya orang sebelah, jangan, bukan untuk pengajaran. Pak! Dia tepuk lagi kat bahu. Dia dah, aduh. Terus dia rasa sadaqallahul azim. Dia tutup bekas polisterin, tak jadi makan. Sebelum dia bangun, dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Dia bangun, dia toleh belakang, tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Cuma bahu dia rasa sakit. Dah tak jadi makan, hilang selera. Kalau abang pun hilang selera. Dia ambil nasi tu, dia letak dalam peti ais ke tudung saji. Lebih kurang macam tu lah. Peti ais ataupun bawah tudung saji. Dia pun teruslah seret tilam. Sebab dia ni tidur bukan, bilik tu ada 2 je. Rumah tu ada 2 bilik je. Bilik nenek dia dan juga bilik paksu dia. Dan dia daripada duduk dengan nenek dia, memang dia tidur kat ruang tamu. Dia ada tilam dia, dia seret tilam dia keluar, dia duduk kat ruang tamu. Ada selimut lah, sebab daripada pun dia kata kat ruang tamu tu besar. Jadi sejuk. Kalau dalam bilik ni agak panas sikit, dia kata. Jadi dia pun dah tak jadi nak makan. Hilang selera bila kena tepuk 2 kali kan. Dia takut. Dia pun pergilah seret tilam, baring, teruslah tarik selimut. Tapi untuk mengelakkan daripada dia nampak apa-apa, lapor pun lapor lah, dia selubung sampai atas kepala, tutup terus, memang tak nampak apa-apa. Lepas tu dia tidur mengiring, dia kata. Dia tidur mengiring. Dalam masa 10 minit tu susah dia nak tidur, sebab pokok yang bergegar dekat dengan tempat dia tidur. Tapi takkan dia nak tidur kawasan dapur, teruk nah. Dia tidurlah kat kawasan ruang tamu kan. Walaupun pokok tu dekat, tapi dia buat-buat tak tahulah. Dia istighfar, dia baca Al-Fatihah, baca selawat Nabi je lah. Itu je dia boleh buat. Jadi bila dah selawat Nabi banyak-banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia makin hari makin nak tidur, makin mata abang pun cerita. Makin hari makin nak tidur, nak terlelap. Tiba-tiba dia dengar sesuatu yang tak masuk akal. Dekat telinga dia, dia dengar anjing menyalak sebelah tingkap ruang tamu. Bukan menyalak biasa, menyalak macam menyalak nangis kena pukul. Macam tu. Menyalak macam menangis kena pukul kan. Macam tu. Dia dengar. Waktu tu, kalau kita lah dalam keadaan hening-hening macam tu, bila terdengar, memang terbuka mata. Terus telinga tu terus daripada tak sensitif terus jadi sensitif kan, dengan tangkap bunyi tu terus. Dia dengar, alamak, bunyi anjing lah. Mana pula anjing datang dekat sini? Kan? Anjing datang dekat sini. Sasul lah bang. Jadi, diam je. Tapi dia istighfar lah. Dia berdiam tapi dia istighfar. Dia selawat Nabi. Dia kata dia amalkan selawat Nabi banyak-banyak. Dia kata semenjak dengar channel abang, dia kata abang selalu suruh selawat Nabi kan. Dia pun selawat Nabi lah dia kata sejak tu. Tapi dalam cerita ni dia selawat Nabi lah dia kata. Jadi dia selawat Nabi. Bila dia selawat Nabi banyak-banyak, bunyi anjing tu makin hari makin hilang, makin lama makin hilang. Dan dia pun rasa macam, alhamdulillah hilang. Asyik baik hilang. Dan dia pun ngantuk-ngantuk mata, terus nak tidur. Bila dia nak tertidur, dia rasa dekat belakang dia tu macam ada benda cakar, sat macam tu. Daripada tidur tegak-tegak terus meleding macam tu. Sakit kot. Kalau abang pun sakit. Meleding macam tu, dia kata sakit. Dia terus ambil tangan dia, raba kat belakang. Memang betul ada garisan. Betul sakit gila. Oi, tak boleh buat cerita ni. Dia rasa macam nak buka selimut, tapi dia sabar. Dia kata, okey dah. Dia selawat Nabi, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia diam, tiba-tiba kena sekali lagi. Sak! Macam tu. Meleding lagi. Aduh, cakap. Memang bisa, dia kata waktu tu dia rasa parit. Dia kata memang macam kucing cakar. Tapi memang bukan kucing, sebab dia punya jarak antara luka dengan luka tu panjang lah kan. Kalau kita cakar macam ni kan, panjang lah jarak dengan sini kan, jarak panjang lah kan. Kalau kucing kan macam ni kan, sikit dia. Jadi jaraknya panjang lah kuku antara cakar dengan cakar tu. Dia kata ni bukan orang, ni bukan binatang. Ini adalah benda yang dia nampak tadi, dia yakin. Okey, dia pun
tak tinggal, tak putus Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, dia tak putus. Tiba-tiba dia dengar kat telinga dia, dalam selimut ni, dia dengar kat telinga dia, benda tu berbisik. Tapi bila abang tanya dia bisik apa, dia kata dia tak tahu apa yang dia bisik. Dia cuma bisik-bisik macam tu. Tapi dia dengar kat telinga. Tapi dia punya gerak hati kata mungkin dia ni macam nak berkawan lah. Sebab gerak hati lah kan, dia pun tak tahulah. Dia macam tu. Dia kata macam benda ni nak berkawan dengan dia. Tak ada. Dia tutup selimut. Tak ada. Memang dia tak ada tengok lah. Lepas tu diamnya. Kali ketiga dia kena kat belakang. Zap, kena cakar sekali lagi. Meleding sekali. Tu dengar lagi sekali lagi. Macam tu. Oh ya Allah, dia kata dia tak boleh. Dia hanya berdoa satu. Ya Allah, Tuhanku, cepatkanlah aku tidur. Aku dah tak tahan, dia kata. Sebab dengan keadaan ngantuknya, dengan keadaan laparnya, dia kena cakar lagi. Lepas tu kena bisik dengan bahasa yang tak faham lagi. Akhirnya doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia selawat Nabi. Akhirnya dia tertidur. Tahu-tahu bangunnya esok pagi dah subuh. Tapi bila dah subuh tu dia rasa lega lah. Bila dia nak pergi sembahyang subuh kan, dia tengok belakang dia Dia kata memang kurang sabar. Dia kata bercakar bala belakang dia. Lepas tu sempatlah beritahu nenek dia. Lepas tu nenek dia cakap mungkin kucing ke apa. Janganlah kita tuduh-tuduh alam sebelah kan, dia kata. Tapi dia kata tengoklah macam ni punya cakar, kucing apa bendanya. Takkan kucing cakar macam ni teruk kan. Okey, itu adalah tamat bahagian pertama. Kali ni ceritanya agak panjang. Abang tamatkan sebagai 2 bahagian sebabnya abang nak pergi minum. Ni tadi abang pergi minum, ni abang dah naik semula kan. Dah habis minum. Sebab kalau kita cerita panjang-panjang tekak haus tau. Lepas tu mulut jadi kering sangat. Lagipun abang sekarang ni dalam keadaan yang cuaca dekat Melaka ni panas tau. Cuaca dekat Melaka tengah panas. Jadi malam ni agak panas juga. Dan abang dah beli t-shirt baru. Ramai yang tegur, bang tukar t-shirt bang. T-shirt ketat. Macam t-shirt budak-budak abang pakai. Ni abang pakai saiz L. Selalunya L. Tapi ni L yang besar sikit lah. Bukan SL. Kecil sikit pada SL. L lah. Tapi abang rasa L ni macam agak besar juga. Okey, kita sambung Jadi dia pun dah bangun, dah sembahyang subuh, lepas tu dia pergi kerja macam biasa. Tapi dia tengok-tengok juga sebelum pergi kerja dekat pokok yang dia nampak benda tu tergantung kan. Tak ada apa-apa, dia kata. Masya-Allah. Jadi dia berazam malam ni, sebab dia balik kerja malam juga kan. Jadi malam ni dia berazam dia tak nak tidur dekat ruang tamu lagi. Sebab dia takut benda tu datang lagi. Tapi apa yang dia agak sebenarnya memang masuk akal. Benda tu sebenarnya datang untuk kali yang kedua. Macam cerita dia. Dia balik daripada kerja. Macam biasa pukul 2. Ada yang komen nanti, bang balik kedua, baliklah awal sikit. Abang pun tak tahulah. Ini cerita yang disampaikan oleh dia kan. Memang dah rutin dia mungkin balik pukul 2. Tapi kali ni dia balik pukul 2. Bila dia nak lalu dekat buaian yang dia nampak perempuan rambut panjang mengurai baju warna putih tu, cepat-cepat dia kalih pandangan dia dekat tempat lain. Dia tak nak tengok dekat buaian tu. Okey, dia pun bawa lah motor. Dia bawa. Lepas tu korang nak tahu, bila dia nampak pokok besar, dia nampak apa? Dia tak nampak apa-apa. Jadi malam tu sepanjang perjalanan dia memang tak kena kacau. Sampai dia masuk dalam rumah, Alhamdulillah. Sampai dia makan, Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Memang dia boleh makan dengan kenyang. Dia boleh tengok TV dengan kenyang. Jadi korang ingat tak ada dia. Memang ada lagi gangguan. Kali ni dia cuba tidur dekat depan. Dia kata sepanjang jalan tadi tak ada gangguan kan. Jadi dia boleh rasanya dia boleh tidur kat depan lah. Jadi dia bentang-bentang lah tilam toto dia bentang, dia baru nak duduk aja, tiba-tiba dia dengar ada hembusan dekat telinga. Dia kata macam tu, macam hembusan dalam udara yang panas. Dia apa lagi, ambil toto dia, pergi lari dekat bilik paksu dia. Kempuh bilik paksu dia. Nak dia cerita bilik paksu dia ni tak ada pintu, ada langsir je. Tabir ke langsir? Kita panggil apa? Langsir. Langsir pintu bilik kan? Bukan langsir tingkap, langsir pintu bilik. Rempuh, masuk, bentang toto, dia baring. Bila dia baring, dia tengok paksu dia tidur dah. Tapi dia tak sangka paksu dia boleh terjaga kan? Lepas tu paksu dia tanya dengan dia, kenapa kau tiba-tiba tidur bilik paksu? Tak ada apa-apa, tidur kat depan tu seramlah paksu. Atau paksu dia mengelak, hehehe. Lepas tu paksu dia berpaling ke arah lain, mengiring dan berpaling ke arah lain. Dah tinggallah dia
tidur, melayan mata. Okey, tiba-tiba dia tergerak. Jangan-jangan benda tu cari aku lagi kot. Dia pun bangunlah. Dia selaklah langsir pintu tu sikit. Korang tahu dia nampak apa? Rupanya memang betul jangkaan dia. Kakak tu, benda tu berdiri kat tempat dia tidur semalam. Dah lah berdiri, lepas tu bongkokkan kepala macam mencari-cari. Masa tu dia menggigil, dia tutup langsir, dia baring terus. Tapi langsir bilik, langsir pintu bukannya sampai bawah. Nampak bawah tu masih lagi ruang kosong yang boleh nampak tu. Dia masih boleh lagi tinjau-tinjau, tengok kakak tu ada ke tidak. Kakak tu berdiri je kat tempat yang dia tidur. Mujur dia tak tidur kat tempat tu malam tu. Mujur sangat dia kata. Kalau dia tidur kat tempat tu malam tu, dia jumpa dengan kakak tu sekali lagi. Dan kakak tu apa lagi nak cakap belakang dia. Kali ni kalau tak cakap belakang dia, cakap depan dia pula. Jadi asyik baik dia tidur dengan Pak Suda malam tu, sebab dia rasa macam tak sedap hati nak tidur kat depan. Dia tengok je kakak tu. Mujurlah kakak tu tak paling. Macam tu. Paling ke arah dia kan. Kalau abang paling ke arah abang lah. Abang meloncat atas Pak Su abang. Lantaklah nak marah-marah lah kan. Abang menyelit kat dia. Dah memang kurang berani. Macam tu lah. Jadi, dia tengok aja benda tu. Benda tu tak berkalih ke arah dia lah. Tak menoleh ke arah dia. Tapi benda tu ditegak. Lepas tu benda tu tunduk. Macam mencari-cari. Manalah kawan aku semalam ni, dia semalam tidur dekat sini, ni tak ada pula, baru nak main bisik-bisik, main cakar harimau kan. Dia tak ada pula, dia kata. Okey, dia pun tengok kakak tu berdiri, tiba-tiba kakak tu berlari ke dapur, berlari lagi ke depan, hilang, berlari berhenti balik dekat tempat yang dia tidur, berlari lagi. Dia tengok aja kakak tu, dia observe aja, dia perhati kakak tu, sampailah akhirnya dia tertidur. Bila dah tertidur tu, dia tak ingat apalah. Tiba-tiba dia terjaga. Bila terjaga tu, dia rasa Alhamdulillah, akhirnya dah subuh. Dia pun ambil handset tengok, belum, baru 10 minit tidur agaknya. Dia kata baru 10 minit dia tidur, macam ada benda yang suruh dia bangun. Bila dah terbangun tu, cepat-cepat dah tengok kat situ. Dia tengok dekat yang bawah langsir tu kan. Bawah langsir tu nak tengok kakak tu ada berdiri tak. Mujur dah tak ada. Jadi dia pun nak sambung lah tidur. Dan nak sambung tidur, dengar benda berlari. Dekat depan pintu. Korang rasa? Dia dah rasa macam la ilaha illallah. Ingatkan dah habis. Ada lagi rupanya. Kali ni tak ada apa-apalah. Dia pun rasa selamat. Kakak tu tak masuk dalam bilik. Alhamdulillah, dia pun bacalah selawat Nabi. Dia doa pada Allah Ta'ala, tolonglah tidurkan dia cepat. Akhirnya dia pun tertidur. Alhamdulillah. Okey. Tapi nak jadi cerita, esok pagi, ini disebabkan kali kedua dia dah jumpa, dia kata pagi tu esok siangnya dia demam. Tapi walaupun dia demam, dia gigihkan juga diri dia untuk berhenti kerja daripada kerja kedai makan, dan pada hari yang sama dia terus tergesa-gesa naik perahu, naik bot dan balik ke rumah mak dia kat Perak. Walaupun waktu demam, dia tak sanggup untuk tunggu malam yang seterusnya. Dia tak sanggup. Dia kata rasa macam benda tu cari dia. Benda tu sebenarnya cari dia. Okey, dia pun baliklah sampai kat Perak. Dia kat Perak, dia ceritalah benda ni pada mak ayah dia. Lepas tu bapak dia pula, ayah dia ni boleh tercakap apa? Ayah sebenarnya dalam 2 hari ni, ayah ada mimpi ada seorang perempuan datang. Dia kata dia nak berkawan dengan kau. Atau ayah dia gelak-gelak. Jangan-jangan benda Allah tu kot yang datang mimpi ayah. Nak berkawan dengan kau, dia kata. Tengok ayah dia. It's not funny. Bukan benda yang lawak, benda tu nak ajak berkawan. Tu bapak dia cakap mungkin tu benda tu datang nak berkawan. Kalau benda tu nak dengki ke, atau benda tu nak menyakat ke, benda tu akan buat lebih teruk daripada tu. Contohnya hempap, dia tak kasih bernafas kan. Tapi dia cakar-cakar harimau manja, jadi mungkinlah nak berkawan. Jadi sejak daripada tu dia berhenti, dan kawan-kawan dia semua tanya kenapa tiba-tiba dia berhenti daripada kedai makan, dan dia tak ceritakan. Dan bila dia ceritakan ni ke abang, dia cakap, bang tolong bang jangan guna nama dia dan jangan guna nama kedai dia, sebab dia tahu nanti kawan-kawan dia dekat Pulau Pangkor akan selidik lah, yang tengok video abang ni kan, selidik, baru tahu punca dia berhenti. Sebenarnya dia berhenti sebab 2 malam berturut-turut dia kena. Puncanya itulah dia nampak ada perempuan yang berbuai dekat buaian dekat pantai Pangkor tu.
Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Alhamdulillah, video kali ni walaupun panjang, abang cuba pendekkan sikit. Sebenarnya ada beberapa babak abang buangkan. Antaranya adalah babak dia jumpa toyol malam tu. Yang berlari-lari waktu tu, selain daripada kakak cantik tu, adalah sekumpulan budak-budak yang dia ingatkan budak-budak. Tapi abang lebih kepada toyol lah kot agaknya. Jadi itu babak yang tu agak panjang sikit, abang cutkan supaya taklah korang terlalu jemu sangat kan, nak tengok muka abang aja kan. Jadi cepatlah habis video ni kan. Okey, abang harap cerita kali ni ada pengajaran sebaiknya. Cuma abang nak ingatkan, benda yang paling senang kita nak ingat waktu kita dalam keadaan kesusahan adalah selawat Nabi dan juga Allah Akbar. Tak kisahlah baca apa pun, cuma kita minta. Untuk yang Islam, kita minta pada Allah Ta'ala supaya cepat lindungi kita kan, sebab kita ni hamba, kita ni tak kuat. Dan yang pada penonton abang yang bukan Islam pun, kalau korang dalam keadaan yang kesusahan, mintalah pertolongan daripada Tuhan kan. Tuhan akan sentiasa ada, Allah akan sentiasa ada untuk menolong kita. Okey, itu adalah pengajarannya. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.